Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir bin Abdul Aziz. Saya daripada kelas Pengajian Malaysia G5 dan saya daripada kumpulan 12. Pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Sir Shah Muhammad Akmal bin Abdul Halim kerana banyak membantu dan mengajar saya di dalam kelas dan untuk membuat assignment ini. Topik saya hari ini iaitu membincangkan tentang tokoh-tokoh kemerdekaan dan sumbangannya. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, marilah saya dan rakan saya ingin membentangkan pembentangan ini. Tokoh pertama iaitu Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman, putera Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Shah yang dilahirkan pada 8 Februari 1903 dan meninggal pada 6 Disember 1990, merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari 1955 dan Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Biasanya dikenali sebagai Tunku. Beliau juga dikenang sebagai bapa kemerdekaan dan bapa Malaysia. Beliau dilahirkan di Istana Tia Tangga Alostar, Kedah yang lebih dikenali sebagai Istana Pelamin. Tunku merupakan anak lelaki yang ketujuh dan anak yang kedua puluh kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Baik, di antara sumbangan beliau di dalam kegiatan agama ialah selepas menjadikan Islam sebagai agama Malaysia yang rasmi pada 1990, Tunku mengasaskan Pertubuhan Kebajikan Agama Islam Perkim, sebuah pertubuhan untuk membantu mualaf Islam untuk menyesuaikan diri kepada penghidupan baru. Beliau memegang jawatan Presiden Perkim sehingga setahun sebelum kematiannya. Di antara sumbangannya juga yang ada sumbangan kepada kemerdekaan. Sepanjang hayatnya, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang berwibawa dalam pelbagai bidang, seorang pejuang yang berjiwa kental dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan negara dari cekaman penjajah. Perlibatan menentang Malaya Union, mengemudi kepimpinan UMNO melalui perubahan slogan dari Hidup Melayu kepada Merdeka, mengatur strategi pekatan antara kaum dengan kerjasama pihak Majlis Raja-Raja Melayu yang telah membuktikan kepimpinan Tunku sendiri sehingga berjaya mencapai kemerdekaan secara aman melalui meja rundingan. Tunku Abdul Rahman memang terkenal sebagai dermawan bukan sahaja di tanah air, malah di kalangan negara-negara lain. Jelas terbukti bahawa beliau adalah seorang insan yang humanis. Beliau senantiasa bersedia untuk memberi bantuan kepada siapa sahaja tanpa mengira bangsa, agama dan negara. Jasa dan usaha beliau yang tidak kenal putus asa akan senantiasa dikenang oleh semua rakyat Malaysia selama-lamanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Luqman bin Muhammad Afendi, bernombor metrik D21139697, akan membentangkan tentang Tun Sir Henry H.S. Lee dan juga tentang Tun V.T. Sambatan, insyaAllah. Okay. Baik, kita berbalik kepada Tun Sir Henry H.S. Lee. Tun Sir Henry Lee Haushik, lebih dikenali sebagai Tun H.S., singkatan bagi Haushik Lee, dilahirkan pada 19 November 1900 dan meninggal pada 22 Jun 1988. Merupakan antara tokoh yang terlibat dalam mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan kemudian menjadi Menteri Kewangan pertama dalam Jemaah Menteri Malayan yang pertama. Beliau juga pernah menjadi Menteri Pengangkutan dalam Kabinet sementara sebelum kemerdekaan. H.S. Lee ataupun Haushik Lee merupakan anak sulung kepada seorang usahawan dari Guangzhou, China, Guangdong Li Kuai Lim, dan isterinya Kam Kwak Chun. Pada tanggal 1924, Haushik Lee ataupun H.S. Lee berpindah ke Malaya bagi membantu perniagaan ayahnya. Beliau dengan cepat menyesuaikan diri dan aktif dalam berpersatuan. Setelah perang, Tun Haushik Lee merupakan antara tokoh yang terlibat dalam menubuhkan MCE dan kemudian bertanggungjawab dalam memulakan kerjasama antara kaum sehingga mencetuskan idea penubuhan Parti Perikatan. Sumbangan
Ya, dalam kemerdekaan, ketokohan, pengorbanan dan jasa Tun Sir Henry Houshik Lee dalam mencapai perpaduan kaum dan kemerdekaan negara amat terselah dan perlu dikenang selama-lamanya. Beliau amatlah memainkan peranan yang penting dalam penubuhan MCA, perancang utama penubuhan Perikatan UMNO MCA, penentang komunis di zaman darurat dan merupakan pejuang negara semasa menuntut kemerdekaan Malaya. Apabila Malaya merdeka, beliau iaitu Houshik Lee telah dilantik sebagai Menteri Kewangan antara tahun 1957 pada tahun 1957 sehingga 1959. Sesungguhnya, jasa dan pengorbanan beliau telah menjadi salah satu kebanggaan negara. Selesai. Tun Virasamy Tirunyana Sambatan dilahirkan pada 16 Jun 1919 dan meninggal pada 18 Mei 1979. Merupakan Presiden kelima Kongres India Malaya ataupun singkatannya MIC, sebuah parti politik Malaysia, serta Menteri Penuh dalam pelbagai kementerian dalam kerajaan Malaysia. Tun Viti Sambatan merupakan seorang pejuang daripada masyarakat India yang dilahirkan pada 16 Jun 1919 di kawasan pendalaman India, di kawasan pendalaman di Sungai Siput, Perak. Kepimpinan beliau terselah apabila dilantik menjadi Presiden Kongres India Malaya ketika berusia 36 tahun. Kemudian, Tun Viti Sambatan dilantik menjadi Menteri Penuh dalam pelbagai kementerian. Sepanjang tempoh menjadi Menteri Kabinet, begitu banyak jasa yang telah dia sumbangkan. Sambatan terutama berkaitan dengan perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan dari segi kemudahan kepada rakyat serta semangat patriotisme pada masa itu. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izul Aiman bin Muin. Saya akan menceritakan tentang Rentap dan Mak Saleh. Rentap lahir sebagai Libau atau Ningkan, juga dikenali sebagai Libau Rentap. Meninggal pada tahun 1870. Rentap ni ialah seorang pahlawan Iban Dayak dan salah satu hero Iban yang dikenali di Sarawak, kini sebuah rantau di Malaysia. Semasa pemerintahan pertama Raja Putih James Brooke, nama pujiannya Rentap Tanah Runtuh Menua diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar Pegoncang Dunia. Slogan beliau yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Angin Hidup Angin Laban, yang bermaksud masih hidup masih melawan. Sumbangan Rentap kepada kemerdekaan. Pada tahun 1853, beliau merupakan salah seorang pemimpin penentang kepada pemerintahan Raja Putih Brooke. Rentap atau nama sebenarnya Libau menjadi ketua pahlawan Iban di Skran dan Sariba. Gelaran Rentap yang bermaksud Ensumba dalam bahasa Iban atau membuat dunia bergegar diberikan kepada Libau selepas beliau memenggal kepala musuh dalam perang pertamanya. Mak Saleh. Mak Saleh, Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu, lebih dikenali dengan mudah sebagai Mak Saleh, merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan terhadap penjajahan British di Sabah. Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu dilahirkan di Inaman, Sabah dan berketurunan Bajau Suluk. Beliau memang terkenal dengan sifat kepahlawanan dan keberanian berperang. Beliau dikatakan pernah dilantik menjadi Wakil Kesultanan Sulu di Sungai Sugut dan daerah Tambunan, ialah sebahagian daripada daerah di bawah kekuasaannya. Sebelum kedatangan British, beliau ialah seorang pemimpin tempatan yang berpengaruh. Kepimpinan beliau melitupi kekuasaan terhadap sistem perdagangan dan ekonomi penduduk tempatan. Kesan kedatangan British menyebabkan wilayah Kesultanan Brunei semakin lama semakin mengecil dan Kesultanan Sulu ditamatkan atas dasar perjanjian yang dimeterai dengan British. Biografi Mak Saleh. Mak Saleh ialah anak kedua dalam sekeluarga 4 adik-beradik dari suku Bajau dan Suluk. Ibunya dari suku Bajau manakala ayahnya iaitu Datu Balu merupakan pemimpin tempatan berbangsa Suluk. Abangnya bernama Ali sedangkan adik-adiknya bernama Badin dan Balong. Isteri Mak Saleh yang bernama Dayang
Bendal berasal dari keluarga Kesultanan Sulu dan berkampung di Pengalaban Paitan. Sumbangan kepada kemerdekaan, Datuk Mat Saleh merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam memberi tentangan yang hebat kepada penjajahan Inggeris di Sabah. Detik perjuangan Datuk Mat Saleh menentang pencerobohan dan keganasan Kompeni Hindia Timur Inggeris bermula pada bulan Julai 1897. Dalam masa pertempuran itu, Mat Saleh yang telah mengetuai pemberontakan selama 6 tahun menemui ajalnya pada 31 Januari 1900. Pada pandangan British, Mat Saleh dianggap sebagai seorang pemberontak, tetapi bagi rakyat tempatan dia adalah pejuang kemerdekaan dan seorang pahlawan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Muzakir Ahmad Fairuz. Saya ingin membentangkan tentang Datuk Bahaman dan Antanom dan sumbangan kepada kemerdekaan. Datuk Bahaman Abdul Rahman bin Tunku Imam Noh, lebih dikenali sebagai Datuk Bahaman, ialah orang besar yang menentang penjajah British di Semantan, kawasannya di negeri Pahang, Tanah Melayu. Sumbangan kepada kemerdekaan. Datuk Bahaman merupakan ulama Islam yang menentang kuasa asing di Pahang. Beliau juga dikenali sebagai orang kaya setia, perkasa, pahlawan Semantan. Antara pengobatan beliau ialah menolak pelaksanaan undang-undang British seperti sistem kehakiman, pemunggutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar di Pahang. Beliau juga terus menentang British apabila anak-anak beliau ditangkap oleh British. British telah menangkap anak-anak beliau kerana dipercayai terlibat dalam pemberontakan yang menggugut keamanan di Pahang. Selain itu, beliau bersama anak Mat Kilau, Imam Rasul dan Tok Gajah berjaya menawan balai polis Lubuk Teruan yang ketika itu berada di kawasan pemerintahan British. Beliau melakukan penentangan ini kerana pembinaan balai polis di Lubuk Teruan mencabar kuasa beliau sebagai pembesar di Lubuk Teruan. Pihak British telah melakukan rundingan terlebih dahulu dengan Datuk Bahaman tentang pembinaan balai polis ini. Pembinaan balai polis ini juga di kawasan lingkungan pengaruh Datuk Bahaman. Seterusnya, beliau telah menawan dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Walaupun penentang yang dilakukan oleh Datuk Bahaman dan pengikutnya meliputi kawasan Kuala Lipis, Ruk, Bentong, Jeranut, Kuantan, Maran, Temeloh, tetapi pembentangan ini berjaya dipatahkan oleh British. Akibat daripada tekanan yang kuat daripada British telah menyebabkan Datuk Bahaman berundur ke Kelantan. Di sana beliau mendapat sokongan dan dorongan daripada pembesar Kelantan dan Pahang untuk menentang British dari Pahang. Dengan bantuan yang dihulurkan oleh mereka, beliau sekali lagi menghidupkan misinya untuk menghalau British. Walau bagaimanapun, penentangan ini berjaya dipatahkan oleh British. Akhirnya beliau telah berpindah ke Bangkok dan mendapat perlindungan politik dan bantuan ketenteraan daripada Raja Chulong Lipon. Dengan ini, beliau melakukan serangan terakhir beliau dalam misi mempertahankan Pahang daripada pegangan British. Walau bagaimanapun, serangan beliau tetap gagal. Kemudian, beliau menetap di Chiang Mai dan meninggal dunia di sana. Seterusnya, Antanom menggerakkan pemberontakan random menentang penjajah pada tahun 1915. Antanom atau Ontos dilahirkan di kawasan Meskin kuno, kawasan Salarung pada tahun 1885 dan berumur dalam lingkungan 30 tahun ketika pemberontakan itu dilancarkan. Antanom adalah anak keturunan suku Murut, Tagut dan golongan bermaktabat mengikut adat istiadat kaum Murut. Dia dibesarkan dalam zaman daerah kampungnya dilanda oleh persengketaan kaum dan oleh ancaman pemburu kepala kaum Dayak dari kawasan pembatasan atau dikenali dengan istilah pengayut. Didikan yang diterimanya, ia mengenal kehidupan ribanya daripada bermain senjata. Jiwanya membentuk agar menjadi seorang kalaut atau pahlawan dan semangat sedia berkorban telah disemai dalam hidupnya supaya bertanggungjawab melindungi keluarga dan kaumnya. Perwatakan Antanom yang berbadan tegap, berambut panjang, bila dilengkapi berpakaian tradisi, bercawat dengan tombak di tangan dan pailang bersisik di pinggang, dia kelihatan gagah dan menggerunkan. Sikapnya tegas dan tenang dalam menghadapi bahaya. Bila dia telah memutuskan sesuatu, dia akan
kotakan kata-katanya dan bertindak dengan sepenuh keazaman. Seterusnya, sumbangan kepada kemerdekaan. Faktor yang menyebabkan tercetusnya penentangan kaum murid terhadap kompeni Inggeris didorong oleh beberapa sebab yang telah terkumpul dan menjadi bara. Sejak tahun 1909, gerakan menentang Inggeris sudah dimula oleh kaum murid. Tetapi setelah dua orang pemimpinnya terbunuh, Lingham dan Melayak, gerakan penentangan itu terhenti buat sementara waktu. Kemarahan dan kegelisahan kaum murid terhadap kompeni Inggeris berpunca dari 4 perkara utama. Hak mereka dicerobohi bila ramai daripada pedagang hasil hutan dibenarkan mengutip hasil hutan di pedalaman. Mereka dijadikan buruh paksa membina jalan denai, iaitu jalan kuda, dan merentang kawat terlegap antara tenum dan rundum tanpa upah. Upah yang diberikan kepada mereka sekadar rokok, tembakau sahaja. Mengenakan cukai kepala, padi dan tapai juga menyumbang kepada kemarahan mereka. Semuanya ini pada pandangan mereka adalah tidak wajar. Kehidupan mereka yang merdeka dan bebas di kawasan Belanda luas itu telah terganggu. Keadaan bertambah buruk lagi pada tahun 1910 apabila kompeni Inggeris menghantar buat pertama kalinya seorang pegawai daerah, Maxwell Hall, membuka stesen di Random sebagai langkah penyekat kegiatan memburu kepala. Seramai tidak lebih kurang 900 orang kaum murid di beberapa kawasan termasuk Timur, Keningau, Persiangan dan pembatasan daerah Borneo, Belanda telah menyertai gerakan pemberontakan itu dalam pentebaran di kubu induk mereka. Antonom diperdaya dengan gencaman senjata dan niat untuk berdamai, tetapi sebaliknya mata-mata upahan Inggeris telah memenggal kepalanya. Tok Gajah merupakan Rasul Abdul Salam bin Shahrum atau juga dikenali sebagai Tok Gajah, Khatib Rasul dan Imam Perang. Rasul ialah orang besar Raja Pahang dengan gelarannya ialah Imam Perang, Indra Gajah Pahang. Sastera dengan orang besar berempat dan orang besar berlapan, bergajah tunggal. Beliau juga merupakan penasihat utama Sultan Ahmad Muazzam Shah, Sultan Pahang dalam segala hal yang berkaitan dengan Pahang, iaitu kawasan-kawasan di hilir sungai dari Pulau Tawau. Beliau merupakan orang kaya, raja yang berkuasa dari kawasan Batu Redap sampai ke Kuala Piut, kawasan dari Tanjung Sakti sampai ke Kanser, kawasan dari Pedah hingga Tanjung Lindung, dan juga lembahan sungai di Lipis. Kedudukan beliau setaraf dengan orang besar 4 dan orang besar 8 di Pahang. Sumbangan kepada kemerdekaan. Beliau bertindak menghalau penjajah Inggeris dengan segala tipu helahnya yang hendak merampas pemerintahan negeri Pahang. Beliau mempunyai semangat perjuangan yang gigih serta sanggup berdepan dengan askar-askar Inggeris yang lengkap bersenjata. Beliau juga bersama dengan Walingga telah diarah oleh Bendahara Wan Ahmad untuk menyerang Maharaja Perba dan orang kaya setelele. Ini adalah disebabkan perselisihan faham antara Maharaja Perba dengan Bendahara. Beliau pernah diutus ke Singapura bagi mendapat khidmat peguam sebagai penasihat Sultan Ahmad. Beliau juga menjadi ketua pasukan perang Sultan Ahmad dalam menentang penjajah Inggeris. Sumbangan kepada kemerdekaan. Antara sumbangannya, golongan ketiga di negeri Pahang yang menjadi pemilik tanah yang penting dan berkuasa di kawasan-kawasan tertentu dikenali sebagai orang besar raja. Golongan ini juga merupakan orang kesayangan istana tapi bukan berketurunan bangsawan dan dinaikkan pangkat berdasarkan kepada kecekapan serta kemahiran dalam bidang ketenteraan. Tok Gajah dan Tuan Syekh Kancil merupakan dua orang tokoh yang terpilih mengikut kategori tersebut. Tok Gajah mempunyai pengaruh yang luas dan sangat dihormati serta ditakuti oleh orang-orang Inggeris. Beliau merupakan penasihat utama Sultan dalam segala yang berkaitan dengan hulu Pahang, iaitu hal-hal yang berhubung dengan kawasan-kawasan di hilir sungai dari Pulau Tawau. Terima kasih.